Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Addal amanah وبلغ رسالة نصر الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dikasihi pengurusi serta ahli tanpuasa masjid dan imam dan bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat lagi sama-sama kita berada di surau di masjid ini setelah kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati, merahmati dan juga melindungi kita insya-Allah. Syukur kita sudah sampai ke penghujung Syawal, setelah mana kita selesai menjalani ibadah puasa Ramadan dan kita hampir selesai ataupun sudah selesai puasa 6. Siapa yang ada lagi puasa 6 boleh lagi, ada lagi baki puasa 6 boleh lagi lebih kurang 3-4 hari untuk mendapatkan pahala puasa setahun. Seperti mana yang Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu bi sitan min Syawal kana kasiyamid dahri." Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian disusuli dengan 6 hari bulan Syawal, seumpama puasa selama setahun. Ulama-ulama berselisih pendapat tentang perkara ini. Ada yang mengatakan perkataan Syawal itu bukanlah maksudnya, seperti mana mazhab Hanafi dan Maliki. Disebut Syawal adalah kerana biasanya orang akan puasa 6 selepas Ramadan pada bulan Syawal. Itu mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahawa tidak ada masalah untuk puasa di mana-mana bulan sekalipun. Tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali, bila Nabi sebut Syawal itu khusus untuk Syawal sahaja, tidak sama berpuasa pada bulan-bulan yang lain. Cuma sebahagian ulama mazhab Syafi'i menyatakan boleh kita sambung puasa 6 Syawal di bulan lain tetapi mendapat pahala sunat.
Kalau kita puasa 6 hari Syawal plus Ramadan sebulan, kita dapat puasa setahun puasa fardu. Setahun puasa fardu. Perbezaan puasa fardu dan puasa sunat ialah 70 kali ganda, seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, 70 kali ganda. Jadi sangat-sangat rugilah kalau kita tak puasa 6 pada bulan Syawal itu, kerana dapat puasa setahun Ramadan, setahun puasa fardu. Tapi kalau kita mungkin ada kesibukan, boleh kita qada pada bulan lain, walaupun pahalanya tak seperti mana pada bulan Syawal. Tapi kesimpulannya ada 3 pendapat, sama ada boleh ke kita qadakan persoalan. Mazhab Hambali kata tak boleh. Hanafi, Maliki, sebahagian mereka kata boleh, sebab tak kisah, sama ada Syawal ke tak Syawal sama, yang penting 6 hari lepas Ramadan. Mazhab Syafi'i pendapat yang sederhana, boleh tapi tak sama. Boleh buat puasa 6 lepas Syawal, tapi tak sama. Nak lebih banyak puasa 6 hari Syawal, iaitu seumpama puasa fardu. Itu bagi isu tentang boleh ke qada puasa Syawal. Kerana kalau kita lihat solat-solat sunat ni yang ada waktu, yang ada masa tertentu, boleh kita qadakan, seperti mana duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah dan seumpamanya, boleh kita qadakan. Seperti mana Nabi SAW mengqadakan puasa solat ba'diyah zuhur. Nabi ada kesibukan, ada tetamu untuk tujuan dakwah, dan Nabi qadakan selepas asar. Bila Ummu Salamah tanya kepada Rasulullah SAW, apakah salat 2 rakaat ini? Lalu Nabi kata 2 rakaat ini adalah 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas zuhur yang Nabi tak sempat nak buat, lalu Nabi buat selepas asar. Hadirin yang dirahmati Allah, sedikit tazkirah peringatan pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkara man tadhakkara fihi wa ja'akumun nadhir fadhuku wa ma lidh-dhalimina min nasir. Wa hum yastarikhuna fiha, dan ahli-ahli neraka menjerit, meminta pertolongan di dalam neraka Jahannam. Jadi neraka Jahannam adalah neraka yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan, yang mana beratnya tidak kita boleh gambarkan dengan akal fikiran kita. Sebab Nabi sebut berat dan besarnya Jahannam ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, yu'ta bi Jahannam, dibawa, ditarik neraka Jahannam. Bila manusia dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar, atau yang lebih tepat di Mauqaf, di tempat perhimpunan, iaitu di Syam,
Maka Allah bawakan neraka Jahannam yang sangat luar biasa besarnya. Nabi sebut yu'ta bi Jahannam. Dia datang neraka Jahannam, ditarik oleh ramai malaikat. Laha sab'una alfa zimam. Ada 70,000 tali. Tali je 70,000. Jahannam tadi diletakkan tali, ada tali-tali. Tak tahulah apa material tali tadi. Di kulli zimam, setiap tali-tali ada sab'una alfa malak, ada 70,000 malaikat. Maknanya ada 4.9 bilion malaikat yang menarik neraka Jahannam. Sangat berat, sangat luar biasa. Dan Allah janjikan Jahannam ini akan penuh, tidak kosong. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Pasti akan aku penuhkan Jahannam ini dengan manusia dan jin secara keseluruhan. Maksudnya semuanya dipenuhi dengan manusia ataupun jin. Dan apabila manusia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, mereka berhadapan dengan pelbagai azab, pelbagai siksaan. Di antaranya ialah Allah sebut wa min wara'i jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarramu yakadu la yusiru. Yang bermaksud apabila mereka berhadapan dengan neraka Jahannam dan mereka diberi minum dengan air nanah. Di antara minuman-minuman ahli neraka, khususnya neraka Jahannam, ialah air nanah. Sangat sukar untuk ditelan air tersebut. Allah sebut yatajarramu. Maksudnya bila diminum air tersebut tercekik, melekat di halkum mereka dan tak dapat nak lepaskan untuk masuk ke dalam perut mereka masing-masing. Kerana begitu busuk, pekat, likat. Allah sebut yakadu la yusighu, hampir-hampir tidak dapat melepasi halkum mereka. Cuba bayangkan kalau kita tercekik sikit tulang pun dah takut mati. Benda kecil pun boleh menyebabkan kematian kalau tercekik, apatah lagi benda yang besar. Tetapi ini luar biasa, tersangkut, tercekik begitu lama, sakit, pedih, perih, dengan busuk, panas, melekat di halkum masing-masing. Setelah sekian lama barulah boleh telan. Yakadu la yusiru, hampir-hampir tidak lepas. Ini berlawanan dengan hamim. Sadid ini berlawanan dengan hamim. Kalau sadid susah nak lepas, susah nak lepas, satu-satu susah nak lepas, sakit, perih. Kalau hamim senang nak masuk dan senang nak keluar. Allah sebut dalam ayat 15 surah Muhammad, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahu, dan mereka diberi minum air hamim, air yang sangat panas, memutuskan segala usus-usus mereka, habis putus, hancur organ-organ dalam. Dalam hadis disebut, iaitu hadis dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad, Nabi sebut apa? Nabi kata bila ahli neraka Jahannam minum air hamim tadi, mudah masuk ke dalam perut, menghancurkan organ-organ dalaman dan terus keluar daripada dubur. Masuk ke mulut terus keluar daripada dubur. Senang masuk, senang keluar, tapi dalam badan hancur semua.
Ini beza di antara air solid dan juga air hangat. Dia ada banyak lagi lah air-air yang lain. Antaranya ghassaq, illa hamima wa ghassaqa jazaa wifaqa. Kecuali hamim dan ghassaq. Ghassaq ni ulama kata musarati ahli nar, perahan badan ahli neraka. Kalau kita tengok tadi mungkin kita pergi kambing golek, dia nak start golek tu dia akan jatuh air-air dia kan, tak air kambing golek pun jatuh, air mulut kita pun jatuh. Tak sabar tengok beratur panjang pun tak jatuh sampai depan dia dah habis tadi pergi tengok 3 ekor pun sekejap habis tak sempat kita tak lewat. Tapi nak kata ramai orang makan. Dataran Merdeka, Mawib dan juga kerjasama Mawib, kerjasama letakkan Jawi dengan IBKL buat 72 ekor kambing. Itu pun kawan saya yang bertugas pun saya cepat habis. Orang balik sebelum masa dia. Masa tak habis lagi dah balik. Dah habis, nak buat apa lagi? Itu penangan kambing kulit 72 ekor Jawi, IBKL dan pihak Kuala Lumpur lah buat. Syalam tak buat. Kuala Lumpur buat 72, Syalam buat lebih lagi. Maknanya bila kita tengok kambing kulit tadi dia menitik, mula. Dan air tersebut ditadah dan diberikan kepada ahli neraka yang lain. Bagaimana air ini? Busuk, panas. Ini air manusia. Bayangkan, mayat manusia itu paling busuk, tuan-tuan. Paling busuk. Bangkai ayam wangi kita wangi lah. Boleh tahan lagi bangkai ayam, bangkai apa pun busuk, tapi manusia punya lagi busuk. Air dia punya, air pula. Tapi nak kata bangkai bukan bangkai sebab tak mati, dalam neraka tak mati. Tapi dah hangit, lebih hangit daripada kes-kes kebakaran di dunia. Doktor kata 60% kalau terbakar mati lah. Mesti logiknya lah. Yang ni 100% tak mati-mati. Doktor kata di dunia 60% InsyaAllah lah biasanya mati. Kadang-kadang kurang dari itu pun boleh mati. Ini 100% daripada hujung kaki sampai hujung kepala. Orang Jawa kata gesem. Dari Jawa sini geseng, irem, mateng, semua tang-tang belakang tu. Geseng tu apa geseng? Tembakau apa? Irem, hitam, mateng tu mateng masak. Tapi setiap kali masak tu Allah ganti yang lain. Ulama nadidan juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali nadijat masih masak, setiap masih dia biar sampai masak. Bukan half lagi. Kita kadang pesan nasi half. Bukan well done, half. Ini memang well done. Bukan half cook ni. Dah well done. Air neraka tu dimasak baru tukar kulit. Selagi tak well done, selagi itu lagi dibakar. Tapi tak mati masalah. Di dunia 60% mati. Yang ni 100% tak mati-mati. Sebab kematian sudah dimatikan. Apakah makhluk Allah yang paling akhir mati? Mati. Allah bawa mati dalam rupa kambing biri-biri. Kemudian disembelih di hadapan ahli neraka dan ahli syurga. Maka lepas itu tak ada lagi berlaku kematian selama-lamanya. Kerana kematian sudah mati. Orang syurga bersorak. Seronok kita. Kekal selama-lamanya. Ahli neraka kecewa, sedih. Yang akan masuk ke syurga kelak pun lama. Bayangkan satu dosa pun 70 tahun. Innal abda yatakallama bil kalimah huwa fin nari 70 kharifan. Satu perkataan 70 tahun balasannya. Itu baru satu perkataan. Kita mengumpat bukan satu perkataan, satu perenggan, satu karangan. Jenuh nak kabur balik. Sebab tu kita tak nak masuk dalam sesaat pun.
Sebab tidak ada yang sesat. Tidak ada yang sesat. Bukan kata anak experience lah Ustaz. Experience sangat kan. Kalau penjara boleh experience lagi, makan tanggung berak campur, itu pun kita tak nak masuk. Apatah lagi yang ni jauh beza. Jauh beza. Seorang ulama Ibnu Hajar dia bagi gambaran betapa jauh beza. Satu hari Ibnu Hajar berjalan dekat pasar. Dia orang kaya, maknanya dia mewah dengan kuda-kudanya. Tengoklah cerita-cerita dulu kan, kalau orang kaya macam kan, kuda, escort dia, hamba dia, macam-macam lah. Itulah barang-barang dia, mah dia bawa semua orang kaya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Jadi dia lalu dekat pasar, jumpa dengan seorang Yahudi miskin. Yahudi miskin, orang Islam, ulama lagi, kaya. Tapi orang sekarang ni ada yang tak senang, ustaz ni kaya, kaya haram tu. Bukan tak ada ustaz kaya haram, ada, tapi tak boleh berkata begitu. Ini ustaz kena miskin. Jadi Ibnu Hajar, saya rasa sebelum pernah dengar nama, walaupun tak kenal sangat pun pernah dengar pun nama Ibnu Hajar. Tak pernah dengar sebut sangat. Tak kenal tak pun pernah dengar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar. Asqalani dijajah oleh Israel sekarang. Askalan kalau kita dengar berita pertempuran di antara Palestin dengan Israel. Askalan dekat Israel sekarang lah, sebab dijajah. Jadi si Yahudi tahan. Yahudi miskin dia tahan. Apa dia kata? Yahudi dia baca hadis. Yahudi pun hafal hadis. Kalau tuan-tuan tak nak hafal hadis, jauh kan dengan orang dulu. Dia baca satu hadis. Wahai Syekh, aku nak tanya kau satu hadis ni. Nabi kata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Tapi kalau lihat sekarang, kau kaya raya, aku miskin. Dia miskin perdana, papa perdana kan. Tang mana kau punya penjara? Tang mana aku punya syurga? Penjara apa kau kaya raya? Aku syurga. Kat mana? Ibnu Hajar spontan jawab. Bukan ada soalan lama dan kita tak ada. Kita tak ada benda ni. Dia Allah bagi ilham. Spontan terus. Kalau kita pening nak jawab. Mana jawab ni? Nabi kata dunia sendiri penjara bagi orang beriman. Aku kaya. Aku salah langkah ke apa? Dia kata dunia penjara bagi orang beriman adalah bila dia melihat syurga. Sekaya mana dia pun dia rasa macam penjara. Sebab jauh beza. Bila dia kaya, dia banyak duit di dunia, tapi nak bandingkan syurga macam penjara. Orang kafir walaupun dia miskin macam mana pun, kalau lihat neraka macam syurga. Mana orang neraka sanggup balik miskin di dunia daripada dua neraka. Sebab miskin di dunia, syurga baginya nak banding neraka yang sangat dahsyat. Ini hebatnya ulama. Allah bagi ilham. Jadi itu satu analogi yang betul, yang tepat. Sekaya mana kita pun kan, syurga ni sangat jauh beza. Seteruk mana di dunia, neraka sangat teruk. Kita lihat setiap hari ada orang bunuh diri. Setiap hari. Tak tahulah berapa jam sekali. Bukan seorang pun jenuh, setiap hari ada. Hari itu seorang perempuan terjun tak jadi sebab datang rescue kan. 12 jam lepas tu tak sempat nak tolong, tak sempat nak rescue dah. Dah terjun dulu dah. Bukan sehari, 12 jam lepas. So khabar melaporkan. Maknanya begitu dahsyat teruk sekarang ni. Dia ingat mati ni dapat selesai masalah. Sebenarnya dalam kubur lagi banyak masalah. Lagi banyak masalah. Masalah-masalah yang sangat menakutkan. Orang yang masuk kubur di kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Allah sebut dalam ayat 99 dan 100. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ayat 99 surah Al-Mu'minun. Bila mereka ni orang kafir, orang jahat masuk neraka, apa mereka kata? Rabbi irji'un. Masuk aja tengok seksaan, tengok betapa dahsyatnya Allah beri pada mereka ni. Terus nak balik ke dunia. Rabbi irji'un, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku nak beramal soleh
karena aku dah tak buat amal soleh. Tapi apa Tuhan jawab? Kalla, tidak sama sekali. Sudah terlambat, nasi dah jadi, pasti kamu bubur sedap lagi. Bubur sedap lagi, nasi dah busuk, dah berulat dah. Tak mampu kita nak makan. Itu yang Allah sebut. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Permintaan mereka hanya satu permintaan, tapi mereka tak dapat apa-apa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ayat 100. Dan mereka akan berhadapan dengan alam barzakh sehingga hari mereka dibangkitkan. Maknanya di dunia sepatutnya kita gunakan masa yang kita ada sekarang yang lebih berharga. Sebab dalam ayat yang awal-awal yang saya baca tadi, Allah persoalkan, awalam nu'ammirkum. Ayat 37 surah Fatir. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami dah beri umur, mu'ammir, umur yang cukup? Nak banyak mana lagi? 10 tahun cukup, setahun pun cukup. Sebab perintah Allah dia ada bermasa. Bukan dia kena buat semua, tak. Dia ada bermasa. Sampai masa ni kena buat ni. Sampai setahun boleh zakat. Maknanya dia berapa masa pun Allah beri, cukup. Masalahnya kita je yang tidak mencukupkan masa tadi dengan perkara yang Allah perintah. Sebab Allah perintah bukan hanya sembahyang, banyak untuk kita memahami Quran, untuk kita memperjuangkan Allah, memperjuangkan agama Allah, untuk kita berdakwah, untuk banyaklah. Bukan hanya puasa saja, bukan hanya sekadar kita duduk diam saja. Allah pernah menampak Abbas semasa beliau belum Islam. Abbas ini memang kaki masjid, bukan masjid biasa, kaki masjid haram. Memang cukup masjid cukup diimarahkan. Sampai turun ayat 19 surah At-Taubah, tengok balik surah At-Taubah. Allah bandingkan di antara orang yang beriman, berjuang di jalan Allah dengan orang yang hanya duduk di masjid haram. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Itu ayat 18. Ayat 19, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjid kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Adakah kamu anggap, kamu rasa orang yang siqayatal haji, bagi minum orang yang pergi haji, wa imaratal masjidil haram, dan orang yang imarahkan masjid haram, bukan masjid biasa, masjid haram 100,000 kali ganda tu, sama dengan orang yang beriman dan berjihad, maksudnya memperjuangkan agama Allah. Allah jawab tak sama. La yastawuna indallah, tak sama. Sebab tu dia sebut tentang di dunia ni kita banyak kewajipan, bukan solat, banyak benda kita kena buat. Memahami Quran, memahami hadis, menyampaikan dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Sekarang yang banyak kemungkaran pemerintah, kemungkaran rakyat, kemungkaran perempuan, kemungkaran remaja. Banyak benda kita nak buat. Sebab tu bila sampai ke sana kita nak kembali balik. Kalau kita sembahyang kita tak mencegah kemungkaran, kita nak kembali balik untuk mencegah kemungkaran. Maskup amal soleh ini sangat luas. Bila disebut la'alli a'malu salihan fi ma tarak, itu ahli kubur. Kalau ahli neraka jahanam dia disebut Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami. Kami nak keluar dari neraka. Ahli kubur pun nak keluar, ahli neraka pun nak keluar. Dua-dua kata nak buat amal soleh. Maknanya apa yang kita sedang dapati sekarang diidam-idamkan oleh ahli kubur dan ahli neraka yang sekarang kita dapat. Masa sekarang, nyawa kita, nafas kita sekarang sangat-sangat berharga. Orang kata masa itu emas. Betul, siapa yang putih ke apa? Masa itu emas, tapi tak tepat, bukan salah lah, tak tepat. Masa lebih mahal daripada emas. Buktinya Allah sebut dalam Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar lan tuqbala minhum milkul ardi dhahaba walau iftada bih. Ini ayat akhir juzuk yang ketiga. Surah saya tak ingat ayat berapa, tak ingat. Tengah juzuk ketiga last sekali sebelum ayat lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanal birra tu ayat pertama surah juzuk yang keempat. Lan tanal birra. Tengok juzuk ketiga dua kali bawah sekali. Tak ingat surah apa, tapi bukan surah Baqarah. Al-Imran tak kisah.
Ali Imran ayat berapa? Ingat, ayat Ali Imran Allah sahkan. Akhir ketiga kan. Jadi Allah sebut sesungguhnya orang kafir yang mati kufur, yang mati tidak Islam, yang mati su'ul khatimah, la tuqbala minhum, Allah takkan terima daripada mereka mil'ul ardi zahaba, sepenuh bumi emas. Bayangkan, bukan emas besar cawan, bukan emas besar apa glofo ni, emas sebesar bumi tuan-tuan. Siapa yang ada zaman sekarang? Tak ada siapa yang kaya yang ada sebesar bumi emas. Kalau angan-angan sebesar bumi emas ada, angan-angan ya. Sebesar bumi emas dia ada, dia nak tembus kembali ke dunia walaupun seminggu, setahun, sebulan, lan tuqbal, Allah takkan terima. Ini benda yang kita ada sekarang mahal. Diidamkan oleh ahli kubur, diidamkan oleh ahli neraka. Tapi kita relax, banyak masa relax, lepas isyak puspas. Ada juga pagi juga selak nak kedai makan, selak kai sampai ke peha, puspas sembang, ada kopi, balik pun ada lagi. Lama-lama nak makan-makanlah. Lepas tu elakkan daripada aurat, daripada buat perkara-perkara yang dilarang. Bukan salah nak makan, saya pergi makan, jangan lama sangat. Sebab kita banyak benda, banyak benda. Buat baik ziarah pun, buat benda baik, dakwah lagi baik, menuntut ilmu lagi baik. Ada banyak benda nak buat masalah. Lepas ni rasa malah nak baca Quran, carilah rumah-rumah nak kita ziarah. Yang penting misi kita misi pahala. Setiap masa nak buat pahala. Pahala bukan hanya sembahyang. Kadang-kadang pahala ziarah itu lagi besar daripada pahala sembahyang sunat kita. Nabi sebut siapa yang ziarah man ada maridan, orang ziarah orang sakit, diiringi oleh sab'una alfa malik. Sab'una alfa malak, bukan malik raja, malak malaikat. Mul kerajaan. Dia salah sikit baris pun. Baru ni ada Imam Terawih kan, la khalaqalahum, ada panjang sikit, khalaqalahum, tiada bahagian, tiada habuan mereka. Tapi dia pendek, dia laju la khalaqalahum. Khalaqa jadi cipta pula. Arab ni sikit pun boleh silap. Jadi Allah sebut bila kita berada di dunia ni, dia punya nilai sangat-sangat besar. Sekarang yang masa kita ada sesaat, 2 saat, 3 saat, 3 second, masa yang cukup berharga. Kita cari. Tadi saya sebut ziarah pun 70,000. Lagi-lagi yang sakit lagi banyak pahala, yang sihat pun ada pahala dia, yang sakit lagi besar pahala dia. Nah, kita sentiasa fikir apa kita nak buat, nak sedekah, nak infak, nak wakaf. Setiap hari kita fikir apa hari ini aku nak buat, untuk duit apa dia, untuk masa, untuk Quran apa dia aku nak baca, aku nak faham, hadis apa dia aku nak semak, aku nak baca, aku nak amal. Itu kita punya fikir setiap hari. Itu baru nama ahli akhirat. Bukan nak suruh tinggal kerja tuan-tuan, tapi masa kita untuk akhirat patut lebih banyak daripada masa untuk dunia. Sebab Allah akan persoalkan. Bila kita menyesal, Allah kata, awalam mu'amilku, bukankah aku dah bagi cukupmu? Tak cukup lagi. Ma yatadhakkara fi man tadhakkara. Yang mana umur tadi, ma yatadhakkara fi, kamu boleh guna untuk kamu tadhakkur, untuk kamu ambil peringatan. Tapi bagi sesiapa yang mengambil peringatan, yang lalai, yang leka, habis. Jadi sebagai kesimpulan ni, saya nak bagi 3 jenis leka kan? 3 jenis leka. Saya pun tengah jalan dia bagi tadi, dia bagi macam ni. Nak skip tak boleh. Dan macam-macam program saya skip. Dah berapa kuliah dia tak datang. Saya datang juga kan? Dia jauh daripada Bangi tadi. Saya berjaya dan Bangi. Lepas ni lagi tempat lain tak. Saya habis boleh saya pergi. Saya semayang jamaah. Dalam zat Syafi'i, kalau kita pergi itu banyak destinasi, kira yang last sekali kita kira semua. Selagi mana di luar daerah kita cukup 81 km boleh. Ini mazhab Syafi'i, ramai dah tahu. Mana saya duduk Bapak pergi Bangi, Berjaya, Shah Alam dan sebagainya, lebih 81. Kalau pergi satu tempat je tak cukup. Boleh tuan-tuan buat. Raya saya buat lah. Itu Islam ni mudah. Jadi ini mazhab Syafi'i. Satu lagi orang tak tahu banyak, kalau kita ada hazan pun kita boleh jamak qasar. Tapi jangan lupa kat rumah, tak boleh.
Kita tak ada mana mazhab yang boleh benarkan. Dah, orang tanya, boleh Ustaz dah azan maksudnya sembahyang. Sebab kadang-kadang kita nak cepat, keluar dulu. Kita boleh buat jamaah takdim atau jamaah takhir. Walaupun dah azan boleh keluar. Tak perlu nak, tak perlu rasanya kita ada pilihan nak sembahyang dulu pun lagi baik. Kalau kita rasa perlu keluar dulu pun tak masalah, keluar dulu buat jamaah takdim atau jamaah takhir. Itu dua banyak bina orang tak tahu. Kalau ingat bila dah azan zuhur dah kita sembahyang dulu. Tak ada nak jamaah, boleh. Yang kedua, isu kalau kita ada banyak destinasi, kita boleh tambah. Tapi janganlah dalam daerah kita duduk robak sini juga tak boleh. Luar daerah, contohnya insya-Allah Kelang, Pujong, kira-kira last kali cukup. Boleh. Saya pernah buat jamaah, saya pernah habis dia 740 saya berah. Kesimpulan saya bagi 3. Yang pertama tentang lalai. Ada 3 jenis lalai. Pertama, lalai agama, iaitu orang yang tidak Islam. Dia lupa tentang janji dia dengan Allah pada ketika saat alam roh. Dalam surah Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surah ayat berapa saya tak ingat. Surah Al-A'raf. Dan ingatlah wa idh akhadha rabbuka min bani adam, ketika mana Allah mengambil roh-roh daripada sulbi Nabi Adam. Semua roh anak Adam ada di sulbi, di belakang dia. Diambil untuk apa? Allah nak bagi perjanjian dengan mereka. Apa perjanjiannya? Alastu birabbikum. Satu benda yang Allah tanya, bukankah aku Tuhan kamu? Semua kata ya, bala. Dan semua mengaku, maksudnya semua kena tunaikan hak-hak mereka sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Simple tapi besar. Sebab Allah peringatkan Al-Quran, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya pada hari kiamat kamu tak kata kami tak tahu pun. Kami ghafilin, kami tak tahu pun ada perjanjian. Jadi Allah dah sebut Al-Quran. Sebab tu kita nak klaim, aku tak baca, aku tak tahu. Jadi kita kena belajar. Dalam Quran banyak 6,000 ayat lebih. Hadis ada 1,000. Jadi kita kena belajar sikit-sikit, belajar Quran, hadis. Itu pertama. Yang kedua, lalai agama, orang yang tidak Islam. Yang kedua, lalai dari segi syariat. Lalai syariat. Ini orang fasik. Zina, tak sembahyang, tak tutup aurat. Ini juga ramailah di kalangan orang Islam. Katanya majoriti orang tak sembahyang, tak tahulah, siapa tak tahu dapat mana dia punya kajian tu. Orang kata dengar tapi tak pastilah. Maknanya, tapi ramai tu ya. Nak kata sampai 50% tu Allah Alam lah. Jadi yang ni mereka terdedah dengan neraka yang sangat dahsyat, iaitu dosa zina, dosa rasuah, riba. Yang paling orang tak kisah buat dosa riba. Zina orang kisah. Bukan zina dia, pegang perempuan pun orang rasa salah kan. Tapi kalau riba biasa. Mudah ya kan? Ustaz riba dengan ustaz zina, mana orang yang paling best? Mesti ustaz zina. Bukan zina, kayak zina lah, sentuh sikit je. Ustaz A tu dia sentuh janda tu, dia punya pipi tu, terus semua mesti blacklist. Tapi kalau ustaz tu pinjam loan, pergi umrah buat loan riba, private loan, blacklist lah. Karena jumpa lagi kes masjid, ustaz di blacklist kerana riba. Pernah dengar? Tapi Nabi kata dirhamun min riba asyaddu min zina salasatun wa salasuna zanya. Satu di riba lebih dahsyat dosanya daripada 33 kali berzina. Yang tadi pegang mimpi bukannya berzina lagi, pun dah di blacklist. Yang ini lebih dahsyat. Ini hadis sahih. Dan Nabi sebut al-nahu, paling kecil dosa riba ayyakihar rajul ummah, berzina dengan mak sendiri. Nampak? Sebab itu kita belajar muamalah. Kalau tidak, kita pun terjebak. Sebab riba banyak dia punya cabang-cabang. Lebih 70 bab riba. Riba sab'una bab, 70 cabang. Yang kita tahu berapa cabang. Itu kedua lah, lalai dari segi syariat. Yang pertama bayar. Yang ketiga, lalai hati. Dia Islam, dia sembahyang semua, hati lalai. Tiga-tiga tadi semuanya bahaya. Yang ketiga, masalah dia sembahyang, dia puasa, dia pergi haji, dia baca Quran, dia ceramah, dia ada ilmu.
Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, orang yang pertama masuk neraka ialah ahli agama. Hadis banyak, saya nak pendekkan. Qori, alim, mati syahid dan dermawan. Ada sebelah hadis. Hadis Sahih Muslim. Sahih. Saya combine lah, nak bagi ringkaskan. Bila ditanya, semua mengaku, saya ni belajar, saya ni derma, saya ni semua mengaku lah. Yang itu betul. Cuma yang last dia kata, saya mengajar kerana Allah. Bukan, saya menuntut ilmu kerana Allah. Saya qori kerana Allah. Semua kerana Allah. Saya derma kerana Allah. Saya yang keempat, saya mati syahid kerana Allah. Saya berjuang. Tapi Allah deny. Allah kata, kadzibta. Hei alim, kau belajar kerana supaya kau orang kata kau ni alim. Dia qala annaka alim. Hei qori, engkau jadi qori kerana supaya orang dia qala annaka qori, supaya orang gelar kau qori. Oh ini sama kau antarabangsa ni. Yang ketiga, dermawan. Dia qala annaka jawad. Kau bohong, kau bukan buatkan aku. Kau memang penderma, tapi kau bukan aku. Dia qala annaka jawad, supaya orang gelar kau sebagai dermawan. Yang keempat, mati syahid pun sama, kadzibta, kau bohong. Bab kau berjuang betul, mati syahid betul, tapi berjuangkan aku tidak. Dia qala annaka jahid, supaya orang gelar kau seorang yang gagah berani, pahlawan yang hebat, dihormati. Maka semuanya dicampak dalam neraka waktu yang pertama, mula-mula sekali, sebelum yang lain. Jadi tiga-tiga lalai bahaya. Kita ni orang masjid, yang ketiga dia, kita ambil Islam, kita ambillah, maksudnya tak buat dosa-dosa besar, tapi semua itu masih terdedah. Kita walaupun Islam, bila masa Allah, maksudnya Allah boleh tarik iman kita Islam kita. Jadi tak terlepas pada yang pertama, tak terlepas pada yang kedua. Tapi sekarang ni kita lebih face yang masalah ketiga ni, masalah hati, ikhlas. Jadi kita apa sebenarnya? Banyakkan buat amal yang Allah tak tahu. Tak payah nak expose sangatlah, sedekah ke benda ke, ziarah mak ke sebagainya, kita buat kerana Allah. Saya senyap kan? Kecuali benda tu perlu. Kalau NGO, dia ambil orang, perlulah kita kawan lain, takut somlap pula. Tapi kita tak yakin tau. Kalau NGO tak apalah, dia masjid tak apa. Sebab itu dia orang ramai, tak apalah, bulan Facebook tak ada masalah. Sebab itu takut orang datang masjid dia banyak. Pergi mana? Dia ada gambar ni bukan jadi kan, kerana nak jaga duit orang. Kalau kita tak payah jaga orang. Jadi itulah tiga lalai yang perlu kita hati-hati. Tapi yang ketiga tu yang perlu kita lebih jaga. Kalau kita bimbang sampai-sampai di akhirat. Last kali saya sebut satu hadis, Allah softkan, ini hadis Sahih Bukhari, Allah soft, bariskan semua satu soft. Kemudian Allah suruh sujud, fayu'mar bisujud, semua disuruh sujud. Yang ni orang kafir ada, orang Islam ada. Kemudian fayasjudu lahu mu'min wa mu'minah, orang beriman yang ikhlas semua sujud. Tapi ada golongan, ada orang yang tak mampu sujud. Siapa dia? Amman ladzi yusalli riya'an wa sum'atan, orang yang beribadah ada penyakit riya, ada penyakit sum'ah, ada reputasi. Fayazhab biyasjud faya'udu dhahru tabaqa, dia cuba untuk sujud tapi belakang zahru, backbone yang menjadi keras macam kain. Tuan-tuan, depan Tuhan hari kiamat, kanan sujud, kiri sujud, kita tak mampu sujud. Apa perasaan? Sedangkan kena semayang, sama-sama semayang. Sebab ini semua geng yang semayang. Jadi Islam kan orang kafir tak ada. Apa masalahnya? Riya'an wa sum'atan, menunjuk-nunjuk dan nak jaga reputasi. Yang kedua ni bahaya, nak jaga reputasi. Aku ustaz, tak kertas main masjid. Aku tak lepas, aku AJK, aku pengurusi. Itu reputasi. Ini bahaya, kita tak sedar. Kita ada sum'ah. Buat ibadat, pergi haji ke umrah, nak jaga reputasi. Sebagai pengarah, sebagai orang tua, sebagai. Esok di akhirat habis. Jadi mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih tuan-tuan kerana sudi mendengar kuliah. Kalau tuan-tuan nak lebih lagi, macam biasalah saya ada buat pondok online. Saya tak cakap banyak lah, sebab masa pun saya pun kena di tempat lain. Mak mentua tengah tunggu. Kamu lambat, bantunya lambat. Jadi lebih nombor lah 03. Siapa nak join kelas pondok online setiap malam lah. Hampir setiap malam ada. Dia 11 subjek, 11 kitab setiap minggu. Antara pelajar yang paling tua, antara 5 paling tua, doktor paling besar 71. Kalau tuan-tuan lagi tu masuk, lagi tua lagi. 03
0335 33248, 0133533248, 0335333248. Kita kelas ini efisien. Ustaz tolong baca ayat tadi, saya nak nombor dia. Kuliah saya kelas 4, cari lambat. Kalau senang, Ustaz hadis tadi tolong bagi tahu apa mantan dia, doa tadi, ayat apa, ulama tadi, ulama mana. Kita boleh dalam kelas, kita boleh bagi on the spot. Lepas saya mengajar dengan kitab penuh, ada 15 bab. Terus ambil, kalau masalah saya ambil. Kalau kuliah, apa yang saya ada je lah, apa yang dalam kepala saya je, terhad. Jadi lebih efisien. Kita tulis nota semua kan, tak sempat ada rekaman semua. Habislah, betul-betul saya tak pernah miss lah macam beberapa kelas dia. Beliau walaupun sibuk, beliau konsisten belajar walaupun dah berusia, dah otai lah kamus kan. Jadi siapa nak join boleh, ni adalah alukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf saya